Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di slot yang pertama, iaitu membincangkan tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan team-based learning. So, untuk tidak melengahkan masa lagi, mungkin kita boleh lihat kepada apa definisi yang diberikan kepada team-based learning. So, antara definisi yang diberikan adalah yang pertamanya, yang bold ni, bahagian yang dihitamkan, ia merupakan satu strategi pengajaran yang berasaskan kepada pembelajaran aktif dan dia mempunyai urutan aktiviti semasa jalan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan pelibatan pelajar dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu bermakna, dan ini dibuat secara kumpulan kecil. Dan keseluruhan proses ini sebenarnya dia akan membenarkan pelajar-pelajar kita untuk mengaplikasikan knowledge yang mereka ada dalam konteks individu dan juga konteks kumpulan semasa mereka bekerja bersama-sama. So, ini adalah satu definisi yang mudah difahami dan saya rasa ia agak, orang kata, straightforward untuk kita fahamkan. Dan elok juga kita mendalami lebih terperinci lagi apakah prinsip-prinsip team-based learning yang telah disarankan oleh Michelson dan Swift pada tahun 2008. Terdapat 4 prinsip secara asasnya. Yang pertamanya adalah ia berkaitan dengan pembentukan kumpulan mestilah bersesuaian dengan pelajar. Saya akan terangkan sebentar saja lagi. Yang kedua adalah pelajar diberikan tanggungjawab untuk meneruskan dan membentuk pembelajaran mereka sendiri. Yang ketiga adalah assignment yang diberikan kepada mereka mestilah yang bermakna dan untuk tujuan memudahkan mereka mempelajari subjek tersebut. Dan yang terakhir, yang paling penting itu yang keempat adalah feedback yang diberikan perlulah feedback yang berkesan supaya pelajar-pelajar tersebut dapat melihat di manakah area untuk mereka perbaiki pada masa akan datang. Jadi kita akan bincangkan tentang group up prinsip yang pertama, iaitu berkaitan pembentukan kumpulan yang bersesuaian. Jadi kalau lihat kepada sifat-sifat yang diberikan, kita lihat yang pertamanya tujuan kita membentuk satu kumpulan yang bersesuaian dengan pelajar-pelajar adalah untuk mengurangkan, meminimumkan, orang kata, penghalang-penghalang, barrier-barrier kepada pembentukan kumpulan dan juga pembentukan kumpulan yang efektif. Dan kebiasaannya kita memerlukan 5 ke 7 pelajar bagi setiap kumpulan. Ini adalah nombor bilangan yang dicadangkan berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan untuk memastikan kolaborasi di antara kumpulan ahli-ahli kumpulan dapat dimaksimumkan. Yang kedua adalah kita kena pastikan bahawa kepelbagaian pelajar dalam penyusunan kumpulan-kumpulan yang kita nak berikan ini penting kerana ia akan memastikan dinamik kumpulan semasa team-based learning. Yang kedua adalah memberi tanggungjawab kepada pelajar untuk mereka belajar. Ini satu konsep yang menarik dalam team-based learning, yang mana ia telah menggambarkan bahawa team-based learning ini menggalakkan pelajar mengambil tanggungjawab, memikul tanggungjawab untuk mereka belajar sesuatu perkara. Dan kalau ikutkan berdasarkan apa yang telah diterangkan, yang pertama kita memberi tanggungjawab kepada individu dan juga kumpulan semasa melaksanakan kerja-kerja yang diberikan. Yang kedua, berkaitan dengan prinsip yang kedua adalah pelajar-pelajar diberikan tanggungjawab semasa proses penilaian mereka sendiri. Maksudnya mereka terlibat secara aktif dalam memberi kritikan-kritikan membina kepada rakan-rakan mereka untuk peningkatan kepada pengetahuan dan juga pengalaman pembelajaran mereka. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pelajar diberikan tanggungjawab untuk menyumbang kepada pembelajaran kumpulan masing-masing. Jadi prinsip yang kedua ini jelas, yang mana pelajar diberikan tanggungjawab untuk mereka belajar. Dan kalau kita lihat kepada
prinsip yang ketiga, iaitu kerja-kerja yang kita berikan kepada pelajar adalah dengan tujuan untuk mereka belajar. Dan inilah salah satu sifat orang kata kerja yang berkesan kepada pembelajaran pelajar-pelajar. Dan kita lihat kepada penerangan yang diberikan adalah yang pertamanya, kerja kumpulan yang kita berikan mestilah bermotifkan untuk merangsang pembelajaran dan juga pembentukan kumpulan. Ini sangat menarik sebab team-based learning ini merangsang bukan setakat sahaja belajar tetapi pembentukan kumpulan dalam proses belajar. Dan yang kedua adalah apa jua kerja yang hendak diberikan kepada pelajar mestilah diasaskan kepada keputusan kumpulan. Dan keputusan kumpulan ini sangat penting kerana ia memberi implikasi kepada pembelajaran di dalam kumpulan oleh pelajar-pelajar kita tersebut. Dan yang paling pentingnya adalah sifat kata kerja yang tugasan yang berkesan adalah ia boleh dilaporkan dalam bentuk yang mudah. Ini penting sebab kadang-kadang ramai yang guru memberikan tugasan yang terlalu kompleks sehingga kan pelajar-pelajar tidak dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan itu secara kumpulan, yang pertama, dan sukar untuk mereka memudahkan dalam memudahkan ilmu ataupun konsep yang diberikan dalam bentuk yang mudah. Jadi ini antara perkara yang penting adalah kita kena ingat yang pertama, yang mestilah berasaskan kumpulan. Yang kedua adalah tugasan yang kita berikan itu boleh secara mudah mereka laporkan dalam ayat mereka sendiri. So ini adalah prinsip ketiga yang mesti kita pegang bila kita membentuk ataupun melaksanakan team-based learning. Dan yang terakhir ini penting kerana maklum balas kepada pelajar. Maklum balas daripada pelajar kepada pelajar. Maklum balas daripada kita kepada pelajar, seorang guru kepada pelajar, dan maklum balas di antara kumpulan pelajar kepada kumpulan pelajar dan kepada kelas keseluruhannya. Ini sangat menarik. Prinsip keempat sangat menarik di mana interaksi maklum balas di antara semua pihak berjalan begitu dinamik dan meliputi semua individu di dalam kelas tersebut. Tidak ada yang tertinggal. Kalau kita tengok kepada huraian yang diberikan oleh McKinsey dan Swift berkaitan dengan feedback, yang pertama kita memberi feedback yang regular dan juga kerap kepada performance kumpulan tersebut. Dan maklum balas yang diberikan itu mestilah tepat pada waktunya. Maksudnya bila pelajar selesai sahaja menjalankan tugas, maka kita sebagai instruktor ataupun sebagai guru mestilah memberikan maklum balas dengan segera supaya mereka tahu di manakah mereka dari segi dua aspek, di manakah kekuatan mereka dan di manakah kelemahan dan jurang pengetahuan di antara apa yang mereka tahu dan apa yang mereka perlu tahu. Ini sangat penting. Dan yang paling penting dalam konteks feedback ini adalah penglibatan pelajar di dalam kumpulan mereka untuk memberi maklum balas kepada rakan mereka sendiri. So ini adalah satu perkara yang menarik dan dalam team-based learning kerana pelajar diberi peluang untuk memberi maklum balas kepada rakan-rakan mereka dan mereka juga diberi peluang untuk menerima maklum balas kepada rakan mereka dari segi kekuatan mereka, kelemahan mereka, kekurangan mereka dan juga apa yang perlu ataupun peluang-peluang yang mereka boleh perbaiki pada masa hadapan. So secara keseluruhannya, kalau kita lihat kepada prinsip-prinsip team-based learning ini, kita dapat lihat dengan begitu jelas ia menggalakkan interaksi di antara pelajar semasa belajar dan inilah komponen yang merangsang kepada pembelajaran aktif dan menyeronokkan dalam kelas. Dan saya tak nampak
kenapa team based learning ini tidak mampu untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada pelajar-pelajar yang melalui sesi pembelajaran secara team based learning. Jadi saya rasa mungkin sekadar itu dahulu untuk saya kongsikan buat masa ini, dan kita akan bincangkan lagi apakah peranan team based learning ini dalam merangsang pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan pada slot yang seterusnya, itu slot kedua berkaitan dengan peranan team based learning. Jadi mungkin sekiranya ada persoalan, saya mohon kepada anda semua untuk menulis persoalan-persoalan di ruang komen yang disediakan di bawah video ini. Jadi sekadar itu dahulu perkongsian saya secara santai, secara ringkas, secara mudah berkaitan dengan 4 prinsip utama team based learning. So dengan itu saya ucapkan selamat maju jaya, dan hanya tinggal 2 lagi slot untuk anda menamatkan kursus ini dengan jayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jumpa lagi di slot yang kedua nanti. Sekian, terima kasih.